Bila kita fikirkan kepelbagaian budaya dan bahasa di Malaysia, kita sering terfikir, bangsa di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Tapi tanpa kita sedari, kita ada banyak bangsa di Malaysia selain daripada bangsa Melayu, Cina dan India. Apabila kita melihat pada tiga bangsa utama ni, mereka bukan menutur satu bahasa saja. Contohnya, untuk bangsa India ada bahasa Malayalam, bahasa Telugu, bahasa Hindi. Mereka bukan menutur satu bahasa, tapi kita sering ingat yang bangsa ni satu bahasa saja. Hari ini saya akan membincangkan tentang bahasa minoriti di Malaysia. Bahasa yang orang tak berapa endahkan ataupun tak berapa tahu. Ada banyak sebab bahasa ini menjadi bahasa minoriti. Mungkin tak ramai yang guna, mungkin ramai yang rasa tak berguna, ataupun kadang-kadang bahasa-bahasa ini tidak mendapat perhatian di media. Jadi antara bahasa yang saya nak bincangkan pada hari ini, salah satunya bernama bahasa Mandailing. Bahasa Mandailing ni adalah bahasa yang digunakan oleh suku Mandailing yang berasal daripada Sumatera dan utara Riau. Kini suku Mandailing kebanyakannya berada di utara Selangor dan di Perak, dan kadang-kadang mereka masih ada lagi nama yang berasal daripada suku mereka. Contohnya nama-nama seperti Nasution. Itu adalah nama orang yang berasal daripada bahasa Mandailing. Tetapi bahasa ni orang tidak berapa menggunakannya kerana rasakan bahasa ni susah nak belajar. Ada yang rasa mungkin benda ni macam tak up to date ataupun banyak faktornya. Lagi satu bahasa yang ramai orang tidak tahu wujud di Malaysia adalah bahasa Kristang. Kristian dan Tang. Kristang. Bahasa Kristang ni asal usulnya sangat unik. Apabila Melaka dijajah oleh Portugis pada tahun 1511, terjadi perkahwinan campuran di antara tentera Portugis dan rakyat tempatan. Dan apabila mereka berkahwin campur begitu, mereka mempunyai bahasa yang unik kerana dia adalah bahasa campuran di antara Portugis yang digunakan pada masa itu dan bahasa yang digunakan oleh orang Melaka pada masa itu. Kemudiannya, orang-orang Portugis masa zaman tu, dia tak ada Facebook, dia tak ada WhatsApp. So, diorang tak boleh keep in touch dengan member diorang, keluarga diorang dekat Portugal. Diorang hantar surat pun tak boleh. Kalau hantar surat kata JNT semua tu, scam lah, boleh sampai sehari seminggu kan. Nak utuskan surat mungkin berbulan-bulan baru sampai Portugal. Jadi apa yang terjadi, bahasa Portugis di Portugal telah berevolusi secara lain kerana terdapat pengaruh daripada negara-negara Eropah pada masa itu. Kemudiannya, bahasa Portugis yang dituturi di Melaka ini, dia berevolusi dengan cara yang sangat lain kerana dia tidak bercampur dengan unsur-unsur Eropah yang ada pada masa itu. Jadi, apakah perkataan-perkataan bahasa Kristang ni dan kenapa saya tekankan pada hari ini? Kerana dalam bahasa kita pada hari ini sebenarnya banyak perkataan yang berasal daripada bahasa Portugis yang digunakan pada tahun 1511 dan daripada bahasa Kristang. Contohnya, kita semua nak pergi kerja naik kereta, tapi kita tak sedar perkataan kereta tu asalnya daripada Kristang. Ataupun kadang-kadang sekarang ni dah jadi viral, dah jadi trend, semua orang nak tambah keju, ayam tambah keju, roti tambah keju, semua segala benda lah, keju leleh lah, cheese segala bagai. Tapi perkataan keju tu sendiri berasal daripada Kristang. Ataupun contohnya perkataan garpu, almari, bendera, mentega. Jadi apa yang saya nak tekankan pada hari ini, terdapat pelbagai lagi banyak bahasa di Malaysia ni, bukan sahaja bahasa Mandailing, bukan sahaja bahasa Kristang. Setiap bahasa ni ada keunikan dia dan kadang-kadang kita terlepas pandang hanya kerana kita fokus pada bahasa yang digunakan oleh majoriti tanpa kita sedari di Malaysia ni banyak sangat kepelbagaian bahasa yang boleh kita syukuri dan boleh kita pelajari. Jadi macam mana kita nak jadikan bahasa minoriti ni lagi up? Kini untuk beberapa bahasa terdapat gerakan-gerakan yang hendak mempopularkan balik bahasa ni. Contohnya bahasa Kristang, terdapat orang-orang muda yang cuba buat cover lagu tapi dia tukar pada bahasa Kristang. Ada satu channel di YouTube yang anda boleh search. Dan contohnya bahasa Mandailing, ada beberapa orang profesor yang cuba mendokumentkan bahasa dia. Kemudian di Sabah, Sarawak, suku kaumnya banyak sangat bahasa yang kita tak pernah dengar. Ada gerakan-gerakan yang hendak membuat kamus untuk bahasa-bahasa berikut.